Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini tajuk yang kita pilih ialah berhubung dengan dua perkara yang berbeza. Pertama, kita lihat senario yang dihadapi oleh pemain hoki wanita negara bila mana beliau mengeluarkan kenyataan yang disifatkan resis, kerana beliau mengatakan bahawa mereka yang berhimpun di konsert satu konsert, dia cerita pasal bau badan. Itu pun menyebabkan pemain hoki wanita ini, saudara, telah pun digantung daripada menjadi pemain hoki negara. Namun, saudara, kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Ramasamy yang mendesak supaya kononnya monopoli penjawat awam di kalangan orang Melayu dihentikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ini terang-terang, tuan-tuan, adalah satu provokasi yang cukup biadab, yang cukup tidak bertanggungjawab. Yang dikeluarkan, saya nampak lebih kerana beliau merasa tergugat tentang kedudukan dia sebagai Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, bila mana BN dan juga Pakatan Harapan sudah pun membentuk kerajaan perpaduan. Beliau nampak ada kemungkinan besar dalam pilihan raya umum pilihan raya negeri Pulau Pinang yang akan datang, kedudukan Timbalan Ketua Menteri sudah pasti akan beralih kepada Barisan Nasional, dan ini mungkin akan menyebabkan beliau tidak dikekalkan sebagai Timbalan Ketua Menteri. Itu sebabnya daripada awal lagi kita lihat beliau telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya keluar daripada mulut seorang pemimpin Pakatan Harapan dengan mengecam tindakan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar untuk melantik Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri, dengan mengatakan Datuk Seri Zahid sebagai beban dan sebagainya. Namun kenyataan beliau yang jelas menunjukkan betapa bencinya beliau dengan kaum Melayu, dengan rimak yang tidak benar, sebab kita tahu bahawa penjawat awam, tak kira lah penjawat awam di sektor apa sekalipun, masih ada lagi masyarakat India yang bekerja sebagai penjawat awam, masih ada lagi masyarakat Tionghoa yang bekerja sebagai penjawat awam, masih ada kaum lain Sabah Sarawak yang bekerja sebagai penjawat awam, ianya tidak dikuasai oleh Bumi Putra 100%, seperti mana yang cuba digambarkan oleh Ramasamy, tuan-tuan. Jadi saya bersetuju sangat dengan kenyataan yang dikeluar oleh YB Sani, Hulu Langat hari ini mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Ramasamy patut digugurkan sebagai Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Memang tepat, memang tepat sebagai selaku seorang Timbalan Ketua Menteri. Tidak sewajarnya kita ada pemimpin yang begitu resis seperti Ramasamy. Jadi kita jangan double standard. Pemain hoki kita ambil tindakan, tetapi orang macam Ramasamy yang terang-terang cuba untuk membangkitkan api perkauman, kita cuba nak menjayakan satu agenda perpaduan. Kita dah bak kata orang tu, berlaga angin terlalu lama, pertembungan antara orang Melayu dengan bukan Melayu ni dah begitu lama disemarakkan. Hari ini sudah ada nampak cahaya, we could put an end into racism, tetapi masih lagi ada satu dua kerat manusia yang nampaknya cuba untuk menyemarakkan kembali api perkauman, cuba untuk membawa apa yang selama hari ini dibawa oleh PAS dan juga Perikatan Nasional. Jadi
saya menyokong penuh kenyataan Wabi Sani hari ini daripada Amanah yang meminta supaya Ramasamy digugurkan daripada jawatan Timbalan Menteri. Malah saya merasakan bahawa DAP juga demi menjaga nama baik DAP sewajarnya memecat Ramasamy daripada menjadi ahli DAP, kerana kita cuba nak memberi gambaran bahawa DAP sekarang ini jelas berbeza dengan DAP sebelum ni, kan? Kita tak boleh ada orang macam Ramasamy ni yang merosakkan nama baik DAP. Dan sewajarnya, kalau kita lihat daripada UMNO itu sendiri, mereka-mereka yang dilihat cuba untuk bak kata orang tu memecah belahkan kerjasama antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, sudah pun disingkirkan. Tidak ada sebab kenapa DAP juga tidak boleh bertindak tegas kepada ahli-ahlinya yang bersifat resis. Dan hari ini juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri mengatakan bahawa pandangan manusia bernama Ramasamy ini tidak bukan pandangan Pakatan Harapan dan bukan pandangan DAP. Jadi sewajarnya demi untuk menjaga nama baik DAP, maka perlu diambil tindakan ke atas Ramasamy. Kalau tak pecat pun setidak-tidaknya digantung atau diberi amaran keras, kerana ini bukan kali pertama, ini merupakan kali kedua beliau melakukan kenyataan yang boleh meruntuhkan perpaduan kerajaan perpaduan dan juga boleh menyemarakkan api perkauman dalam negara ini. Jadi malam ni kita akan kupas banyak isu-isu lain. Tuan-tuan yang ingin bertanyakan soalan, kita boleh ajukan soalan di ruangan WhatsApp 0113595444. Malam ni setakat ni TikTok masih okey. Kita harap tidak digantung sekali lagi. Kalau tidak ada masalah, insya-Allah tuan-tuan, lagi 23 minit kita akan buka untuk soal jawab bersama dengan TikTokers. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. TPM mengatakan bahawa peruntukan MP akan ditambah semula sekiranya kewangan negara pulih. Apa komentar? Ya. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa kita berhadapan dengan masalah kewangan negara akibat daripada peninggalan Mahathir, peninggalan Muhyiddin dan Ismail Sabri. Kita tahu bahawa hari ini hutang negara berlipat kali ganda, kan, terutamanya zaman Mahathir dan Muhyiddin, daripada 686.6 bilion pada tahun 2017 selepas 61 tahun Barisan Nasional memerintah. Tiba-tiba tahun ini kita lihat angka hutang kita melompat lebih 2 kali ganda menjadi 1.5 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang amat merisaukan kita, kan? Maka kerajaan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan banyak langkah-langkah penjimatan. Kalau kita lihat bukan hanya beliau tidak ambil gaji, bukan hanya gaji menteri-menteri dipotong 20%, banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan menjurus ke arah penjimatan sektor perkhidmatan awam. Begitu juga telah dilakukan pemotongan bajet untuk ahli-ahli parlimen. Kalau dulu mereka memperolehi 3.8 juta ringgit, namun kali ini sudah dipotong menjadi 1.3. Sudah pastilah ianya akan memberi kesan kepada ahli-ahli parlimen kita
untuk mereka melakukan khidmat, walaupun Perdana Menteri memberi jaminan bahawa ianya tidak akan sampai ke tahap menjejaskan usaha untuk kerajaan membantu rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah. Namun sekiranya kita berjaya untuk mengukuhkan balik kedudukan kewangan negara, berjaya untuk mendapat sumber-sumber tambahan pendapatan negara, nescaya jumlah yang dipotong ini mungkin akan ditambah semula. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Okey. Datuk, ini hari Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pelajar kini bebas kritik kerajaan dan pemimpin. Apa komen Datuk? Itu pendapat Perdana Menteri dan pandangan Perdana Menteri. Beliau mahu pelajar-pelajar diberikan kebebasan lah. Ini pandangan Perdana Menteri. Dia mahukan pelajar-pelajar diberikan kebebasan untuk bersuara dan kebebasan untuk mengkritik. Namun saya juga berpandangan bahawa setiap kebebasan itu mestilah ada limit. Selagi mana ianya tidak sampai ke tahap fitnah, selagi mana ianya tidak sampai ke tahap menjejaskan ataupun mensabotaj ekonomi negara dengan terlalu banyak benda-benda yang tak betul disalurkan melalui media sosial, selagi tidak melanggar undang-undang negara, dan juga selagi tidak mereka benda yang tidak ada, maka saya rasa tak ada masalah untuk pelajar mengkritik. Kalau mereka nak mengkritik polisi contohnya, kita kena terima hakikat bahawa hari ini zaman kerajaan tahu segala-galanya ataupun zaman kerajaan ni betul segala-galanya sudah berakhir. Sama jugalah kalau misalnya polisi Perdana Menteri merasakan semua pelajar bebas. Saya ada sedikit bercanggah dengan pandangan ni lah. Pada pandangan saya, perlu juga ada limit kepada kebebasan itu. Maknanya tak boleh bebas tanpa batas, sehingga bebas memfitnah, bebas untuk mereka cerita yang tak ada, sehingga bebas untuk melakukan perkara-perkara yang akhirnya boleh menyebabkan sabotaj ekonomi. Contohnya, kalau terlalu banyak berita tidak benar, ianya akan menjejas ekonomi negara juga. Dan akhirnya memang betul, Perdana Menteri sedia untuk menerima kritikan. Tetapi kalau ekonomi disabotaj, kesannya akhirnya kepada rakyat terbanyak yang juga akan terkesan. Jadi saya rasa saya pun mengkritik juga ni. Kata lain. Dia punya sudut baiknya apa itu? Sudut baiknya ialah kita nak galakkan Pelajar. ahli-ahli akademik dan juga pelajar berkata benar. Kalau berkata benar tu, kalau mengkritik, tak ada masalah. Bagi saya itu bagus. Itu memang bagus. Dan Datuk Seri Anwar sebagai seorang aktivis pelajar dulu tahun 1970-an, sudah pasti dia mahu melihat apa yang beliau lalui dulu. Bila dia bersuara, dia diangkut dengan Black Maria. di apa ni, maknanya ada pasukan polis yang mengejar, memukul dan sebagainya. Beliau tak nak melihat benda itu berlaku ke atas mahasiswa Malaysia. Maka dia beri kebebasan. Namun pandangan peribadi saya, kebebasan tu perlu ada limit. Jangan sampai ke tahap memfitnah, mensabotaj ekonomi, dan menyebarkan benda yang tidak ada, dan mereka benda yang tidak ada. Ini tidak sepatutnya dibenarkan. Kita nak set a good example for our students. Jangan sampai mereka ni jadi macam orang Perikatan Nasional. Cukup lah. Okey? Okey tu. Seperti kita lihat pemimpin kerajaan perpaduan sekarang kan. Kadang-kadang ada keluarkan kenyataan-kenyataan yang sensitif seperti Ramasamy tu kan. Ya. Jadi wajarkah satu ketetapan ditetapkan untuk
apabila isu-isu sensitif ni pemimpin yang memegang jawatan dalam kerajaan ni jangan keluar apa-apa kenyataan. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melantik saudara Fahmi Fadzil, YB Fahmi Fadzil, untuk menjadi jurucakap kerajaan. Maknanya kalau ada isu-isu, khususnya isu-isu penting negara, ianya akan dikeluarkan oleh saudara Fahmi Fadzil, kan? Mesti ada sebab kenapa tu. Antaranya supaya nak mengelakkan, contohnya ada menteri-menteri, ialah kita tahu menteri-menteri ni kali pertama jadi menteri pun ada. Mungkin ada yang masih belum matang, masih lagi belum, bak kata orang tu, faham dengan sepak terjang politik. Whatever you said, there's an implication. Setiap apa yang kamu katakan itu akan ada implikasi. Dan implikasi politik ini kadang-kadang niat kita baik, bukan niat kita tak baik, tapi cara menyampaikan, kan? Cara menyampaikan itu membuka ruang untuk orang hentam dan orang manipulate, itu juga bahaya. Itu sebab selaku Menteri Komunikasi dan Digital, sudah pastilah Menteri Komunikasi dan Digital ni orang yang sepatutnya paling diyakini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mampu untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan jelas, dengan terang, yang boleh diterima akal, dan tidak mudah untuk dimanipulate oleh musuh-musuh. Sama jugalah dalam konteks apa yang dibangkitkan oleh Ramasamy. Namun apa yang dibangkitkan oleh Ramasamy bukan pendirian parti. Apa yang dibangkitkan oleh Ramasamy lebih kepada sekadar, bagi saya lah, salah seekor dinosaur yang merasa spesiesnya terancam, yang risau tempatnya akan digantikan dengan kepimpinan Barisan Nasional kalau misalnya berlakunya kerjasama antara BN dan Pakatan Harapan di Pulau Pinang, So atas rasa unsecured ataupun rasa tidak selamat ini, kita lihat satu persatu kenyataan dikeluarkan yang boleh menjejaskan kerajaan perpaduan. Itu tak apa lagi, kalau dia mengkritik Dato' Zahid. Tetapi kalau dia mengeluarkan kenyataan, kononnya Pakatan Harapan perlu menghentikan monopoli kaum Melayu di dalam sektor perkhidmatan awam, itu sudah terlalu resis dan tidak boleh dibiarkan. Jadi kenyataan macam ni, kita minta lah, DAP kena tegas, kena ambil tindakan. Sebab tak boleh lah lepas ni kalau kali ketiga dia bercakap benda yang sama, isu lain, tapi masih lagi menjurus ke arah nak buat supaya BN ni berpecah dengan PH. Kalau DAP masih mengekalkan, kita tak boleh lagi cakap ini bukan pendirian DAP. So if whatever he said doesn't represent DAP punya stand, so why do you keep this idiot? You should sack him. Buat persimpan, dah tahu orang ni bermasalah. Okay? Okay tu. Soalan lain sikit tu ni ada kawan kita daripada Penang, dia tanya, adakah Datuk setuju dengan ketiadaan Azmin Ali dalam PKR lebih baik dan berada di landasan yang betul? Pandangan Datuk. Bagi saya, dengan ketiadaan pengkhianat dalam mana-mana parti, sudah pasti ianya lebih baik kepada parti tersebut. Bukan hanya dengan ketiadaan Azmin Ali di dalam PKR boleh mengukuhkan kedudukan PKR. Sama juga dengan ketiadaan KJ di dalam UMNO, dengan ketiadaan Norma di dalam UMNO, Anwar Musa, Syahidan Kasim, ianya akan banyak membantu mengukuhkan UMNO semula. So it's good for the party. Malah saya rasa PKR juga ada suara-suara akar umbi PKR mengatakan sewajarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sudah mengambil tindakan terhadap Azmin ni lama dah. Sama jugalah
ramai juga yang kata Presiden UMNO patut ambil tindakan ke atas Khairy Jamaluddin, ke atas Hishamuddin dan puak-puak tadi tu. Patut dah lama dah ambil tindakan. Kan? Tapi kita kena faham bahawa nak memecat seseorang itu bukan satu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi Datuk Seri Ibrahim pun mempunyai hubungan yang baik dengan Azmi ni terlalu lama. Jadi mungkin sifat pemaaf tu ada. Sama juga Datuk Zahid pun. Dia banyak memaaf. Malah kita lihat ada di antara yang mendesak supaya beliau dipecat dan sebagainya. Dan kemudian datang minta maaf, beliau maafkan. Tak ada sebarang tindakan. Yang menyerang beliau dulu pun diletakkan kembali menjadi calon. Maknanya tidak ada penendam. Ini benda yang perlu ada pada jiwa seorang pemimpin Islam lah. Okey? Hidup. Satu lagi tu kan, Atok kata dia akan jumpa MM untuk bincang pengukuhan NGO Melayu. So adakah relevan apa yang dia cakap? Ini hasutan daripada Khairuddin lah kan? Tapi bagus juga lah. Apa juga benda-benda yang boleh memusnahkan Mahathir ni, saya beri sokongan dan dokongan. Kalau dia dah sampai begitu terdesak nak bekerjasama dengan Anwar Musa kan, baguslah. Bagus kan. Kita pun dah cakap lama dah bahawa Muafakat Nasional Anwar Musa ni akhirnya dia nampak NGO kan. Peringkat awal dia cerita dia NGO, last kali ianya akan berubah sifat dia. Akhirnya orang yang menyertai Muafakat Nasional ni akan diheret untuk ke kancah politik. Bergantung sama ada ianya bertukar menjadi parti politik seperti mana Parti Putra, ataupun ianya mungkin boleh menyertai mana-mana gagasan atau memberi sokongan kepada mana-mana pertubuhan politik. Kita pun harap ada dengar kabar jugalah, ada kemungkinan besar bekas Perdana Menteri, bekas Menteri ada berbisik-bisik dengan apa ni Ibrahim Ali ni. Macam nak ambil alih sebuah parti politik. Saya rasa itu lebih relevan daripada jadi DJ dekat Hot FM. So, adakah dengan perjumpaan Mahathir tu dengan MM tu akan mengingatkan jangka hayat MM tu? Sebab kita tahu sejarah Mahathir ni. Saya rasa jangka hayat Muafakat Nasional tu pun dah pendek dah kan. Bila mana dia tidak lagi berada dalam UMNO tu pun dah pendek kan. Sepatutnya dia tak payah pening kepala lah, dia pun berada di Kelantan. Patutnya dia join je lah PAS, tak payahlah bazir masa kan. Tapi bila dia dah tidak bersama dengan kita, dia pun tak pergi ke PAS. Sekarang ni dia pergi kepada pengurusi GTA, iaitu sebuah parti yang telah terbukti gagal untuk mendapat balik deposit di semua kawasan yang dia bertanding. Jadi saya nampak ianya merupakan malapetaka besar-besaran, bukan hanya untuk Anwar Musa, tetapi ianya juga malapetaka untuk Mahathir, kerana terpaksa bekerjasama dengan orang macam Anwar Musa. So we wish them good luck. Itu je lah apa yang kita nak cakap. Kita tak payah bazir masa lah nak memikirkan dia orang ni. Okey? Ada lagi? Ada satu lagi soal berkenaan dengan Tuan Mahathir tu. Ya. Tuan Mahathir kata Melayu gagal berniaga, lebih suka tunggu kerja tetap. Dia kata orang Melayu gagal berniaga. Saya nak beritahu bukan hanya orang Melayu yang gagal berniaga. Orang Kerala pun gagal berniaga. Contohnya dulu ada seorang Kerala daripada Kerala dia ni buat berniaga kedai roti. The Loaf namanya. Last kali dia suruh kroni dia ambil alih. 30 juta. So tak payah cerita lah tentang orang kata orang Melayu gagal berniaga, suka kerja Setakat ni kedai sate kita ni hidup juga walaupun
Yalah, kita tidak menguruskan kedai sate ni secara serius kan, tapi still okey lagi kan. Aku Melayu juga kan. Okey. Ya Mat. Begitu. Ismail Sabri. Ada lagi ke Ismail Sabri bersuara? Dia dah diam dah kan? Dia diam. Biarlah aku tengok nampak dia dah nampak macam nak jadi duta ke Indonesia. Dulu dia hantar nama Tajudin Rahman, Indonesia tolak kan. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim patut pertimbangkan supaya dia jadi duta ke Indonesia kan. Serius ni, serius. Tak boleh juga tu. Tak boleh? Jadi parlimen. Oh ya, tak ya. Ahli parlimen tak ada masalah, boleh. Indonesia tidak ada masalah untuk menerima ahli parlimen. Dia tidak boleh terima ahli parlimen yang kepala sengit je. Tapi tak tahulah kalau Indonesia pun dah tahu macam mana Mai Sabri sekarang ni kan. Okey, ada lagi? Muhyiddin Gesa, KWSP bersasar diluluskan kerana ia tidak melibatkan dana kerajaan. Kalau dia gesa KWSP diluluskan, kita nak tanya dengan dia balik. Dulu masa mula dia bergabung dengan Barisan Nasional, dia ikut kehendak kita untuk meluluskan iCitra. Tetapi apabila sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, bila umum masyarakat umum meminta supaya dia meluluskan iCina, mula-mula iCina kan, kita minta dia luluskan iCitra. Kenapa dia tak luluskan? Kenapa dia tak luluskan sehingga kan desakan sampai ke tahap nak menurunkan dia kan? Barulah bila tukar Perdana Menteri itu pun didesak juga. Mula-mula tak nak bagi juga kan? Sehinggalah lepas pilihan raya di Johor, seminggu lepas tu baru bagi kan? Dan jangan lupa zaman Ismail Sabri juga ada permintaan supaya diluluskan iCitra 2.0. Kenapa tak luluskan? Sebab Mai Sabri pun tahu bahawa pada ketika itu kantung KWSP, duit simpanan yang tidak dibelanjakan, yang tidak dilaburkan, begitu sikit jumlah dia, lebih kurang dalam berapa persen? 2% tak silap. Tidak membolehkan kita untuk membuat pembayaran. Jadi the only way untuk buat pembayaran iCitra yang kedua ialah dengan mencairkan pelaburan-pelaburan yang sedia ada. Cuma kalau pelaburan-pelaburan ini dicairkan, bukan setakat dividen tu akan berkurangan, tetapi pelaburan pokok pencarum itu akan hilang. Contohnya ada pelaburan yang kita beli saham RM1 nilai dia. Contoh ni perumpamaan nak bagi orang faham ni. Kalau kita withdraw pada waktu yang tak sesuai, mungkin nilai itu tinggal 4%. So siapa yang akan tanggung kehilangan 60%? Takkan KWSP nak tanggung? Betul tak? Adakah pencarum sanggup untuk menerima? Bukan, this is not the first time. Itu sebab semalam saya dah cakap, sistem kita kutip duit daripada pencarum ini, kita tidak ada berikan pilihan kepada pencarum Kalau nak duit KWSP ni boleh dikeluarkan sesuka hati, maka KWSP sewajarnya memberikan pilihan kepada pencarum untuk tidak mengambil dividen seperti mana yang sedia ada. Maknanya
orang yang mencarum tu dia perlu diberikan pilihan sama ada nak letak duit dia di dalam fixed deposit saja yang mana boleh dikeluarkan dan return of investment dia hanya interest rate yang diberikan oleh pihak bank, ataupun nak benarkan duit dia itu untuk dilaburkan oleh pihak KWSP. Benda ni boleh buat, maknanya cadangan ini boleh dikemukakan kepada kerajaan. So kalau misalnya pencarum dia pilih dia nak ada kuasa untuk mengeluarkan duit pada bila-bila masa, maka duit yang dicarum kepada KWSP itu boleh disimpan di dalam fixed deposit saja. Maknanya kalau katalah tempoh matang dia 3 tahun, kita keluarkan awal, tak dapat lah jumlah penuh interest rate tu. Mungkin prorated ke, ataupun mungkin dapat untuk tahun pertama je, baru 1 tahun setengah, tahun kedua punya dia tak dapat, tetapi bagi siapa yang nak high return on dia punya caruman, dia kena pilih lah untuk membenarkan pihak KWSP untuk meniagakan duit dia ataupun melaburkan duit dia supaya boleh dapat dividen yang tinggi setiap tahun. So untuk yang sedia ada tak boleh. Maknanya pelaburan-pelaburan yang sedia ada tu, bila dia orang buat caruman, memang semua KWSP pakai untuk ni, kecuali ada mungkinlah 2% yang disimpan lagi untuk orang yang cukup, contohnya 55 tahun, dia boleh keluar daripada akaun kedua. Dan ini pun jadi isu juga. Ada orang kata, aku dah 55, kenapa tak boleh keluar daripada akaun akaun pertama? Akaun kita umur 55 tahun boleh keluar dari umur 50 boleh keluar daripada akaun kedua, kan? Bila dah cukup layak untuk keluarkan semua, baru kita boleh keluarkan daripada akaun yang pertama. Ini pun banyak orang tak jelas juga. So kena faham benda ni, Itu sebab saya merasakan bahawa kerajaan hari ini perlu memberikan penjelasan. KWSP dah berapa kali dah kita cakap, KWSP patut explain benda ni, tak boleh biarkan kerajaan turun-menerus diserang. Beritahu, kita bagi keluar kali pertama tu apa kesannya, bagi keluaran kali kedua apa kesannya, pengeluaran kali ketiga. Sekarang ni orang yang ada simpanan lebih daripada RM1,000, tidak sampai 19%, 81% rakyat Malaysia ni, pencarum Malaysia ni, duit dia dalam akaun dalam akaun kedua ni not more than RM1,000. Benda tu patut diperjelaskan. Jadi kita pun tahu angka sekarang ni pun dah berubah, Jadi biarlah rakyat tahu daripada masa ke semasa apa yang dibuat oleh kerajaan terhadap caruman mereka. Okey? Okey tak? Kita lihat baru ni Kementerian Pemerintahan ada keluarkan kaedah baru untuk tax dengan ni, kan? Wajar atau tidak kalau kita minta, maksudnya setiap kementerian kalau ada aplikasi contoh MySejahtera, sekarang ada MySikap, lepas tu ada PDRS, so boleh tak aplikasi itu disatukan semua sekali? Dia macam terlalu banyak aplikasi yang dibuat, tak boleh ke di bawah? Saya rasa kalau misalnya, sebab banyak orang petikai, kan, macam saya sebut semalam, kalau mereka buat secara online, bukan maknanya kalau line internet tak ada apa semua sekali, tak boleh cek, kan? Bukan hanya bateri mati tak boleh cek. Sudah pastilah, bila tengok nombor kereta kita pun, kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, pegawai polis tak perlu pun minta kita tunjukkan aplikasi tu,
ataupun kena key in dia punya password lah, apa segala bagai dengan nombor IC semua baru boleh buka. Sudah pasti JPJ punya side, polis punya side, mereka ada sistem berkomputer. Walaupun kita tak tunjuk aplikasi tu, tak buka pun, walaupun kau pakai Nokia 320 pun, pihak penguat kuasa boleh tengok. Macam hari ni, walaupun Rotek walaupun Rotek dipaparkan, kau rasa pegawai-pegawai penguat kuasa ni tak boleh tahu Rotek tu betul tak betul? Dia type nombor kereta dekat sistem dia, automatik dia dah tahu sama ada Rotek tu palsu ke tak palsu. Ini kena faham Rotek tu masih hidup ataupun tidak. Tapi kau tahulah geng-geng tiktokers ni, bila dia tak faham, dia pandai-pandai sebat je. Dia tak nak dengar penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh Menteri Pengangkutan. Dia tak nak dengar apa yang kita cakap kan. Sebab kalau kita buat benda yang sensasi, laju je dia orang tolong share. Ini masalah puak-puak kita ni pun sama juga. Bila dia nampak macam benda tak kena, padahal benda ni memudahkan dia orang. Rotek tu kadang-kadang koyak, kadang-kadang melekat. Ada juga setengah-setengah orang sebenarnya Rotek kalau sekali tampal dia tak koyak kan. Bila Rotek tu koyak, sekejap tampal kereta ni, besok lusa tampal kereta lain. Itu yang Rotek jadi apa, peroi ni macam bungkus lemak punya kertas. So sebenarnya apa yang dibuat oleh Kementerian Pengangkutan ni mempermudahkan kan, tak payah tampal. Tapi sebenarnya hari ni dah ada sistem tu, dah ada kan. Sama juga, perlu tak kita bawa lesen memandu sebelum ni? Perlu. Tak perlu. Siapa kata perlu? Bawa IC je, bawa IC je. Betul tak? Sebenarnya maklumat yang ada pada pada lesen memandu dah ada. Sudah ada di dalam IC. Aku tak pernah bawa aku punya lesen memandu. Bagi IC je. So bila dia tanya ada lesen, bagi IC. Ada dia tanya, kena ada lesen ni. IC tak boleh pakai. Betul tak? Ada kita paparkan, kita gantung kita punya IC tu dekat cermin? Tak ada. So macam mana hanya dengan IC tanpa kita punya lesen memandu tu, pihak polis, pihak JPJ boleh check sebab it is already integrated. Itu yang tadi Mat cakap. Sebenarnya sudah ada, integrasi tu sudah ada. Cuma hari ni dipanggil digitalization. Digitalisasi bahasa Melayunya lah. Dia digitalization. So sudah ada sebenarnya. Takkan ada orang buat satu sistem yang nak menyusahkan orang kan. Sudah pasti sistem itu untuk mempermudahkan. Contohnya lah, ada setengah orang naik motor, naik motor Rotek tu, kalau Rotek tu dia masuk dalam folder dan diikat dengan kunci motor kan, senang lah. Rotek tu ada bila-bila masa, betul tak? Tapi setengah orang dia nak fancy sikit kan, dia letak dia punya kunci motor tu cantik je, tak nak lah tergantung-gantung Rotek. Apa kelas bawa Rotek macam tu, betul tak? Kadang-kadang dia pakai BMW punya keychain ke apa semua kan. So bila letak Rotek tu bersepah kadang-kadang dia letak bawah kalau bawah seat senang lah sikit. Kadang-kadang letak dalam dompet, letak dalam kocik, mesti tercecik, betul tak? So kalau tak bawa Rotek, salah tak salah? Sebelum ni salah. Sekarang tak salah. Tak bawa Rotek tak salah. Yang korang bising buat apa? Ini nak mempermudahkan je. Dulu kau tak bawa Rotek, salah. Sekarang kau tak bawa Rotek, tak salah. Dulu kau tak bawa Rotek,
Kan? JPJ boleh check tak kau ada rotek ke tak ada motor kau? Boleh. Kau cakap, oh tak bawa rotek lah cik. Habis ni rotek hidup tak hidup? Kan? Rotek hidup. JPJ boleh tengok lah. Rotek kau dah mati lah bila masih hidup. Betul tak? Faham tak? So JPJ tahu. JPJ tahu. Cuma sekarang ni tak bawa rotek tu bukan lagi satu kesalahan. Ini nak mempermudahkan rakyat. Jadi janganlah kau benda-benda yang baik orang buat pun kau nak komplain. Kan? Boleh faham Sudah ada integrasi itu ada, sudah ada. Okey? Ya tak, maksudnya integrasi itu adalah cuma boleh tak kalau diletakkan dalam satu aplikasi, contohnya pasal kesihatan, pasal JPJ, pasal ni. Pasal kesihatan, pasal Contoh JPJ. sejahtera tu kan. Menggabungkan semua sekali aplikasi. Sebab dalam satu aplikasi tak perlu banyak stop. Tak perlu Benda ni pernah ada. Benda ni pernah ada cadangan. Setakat ni yang kita tengok aplikasi JPJ sudah digabungkan dengan aplikasi JPN. Kan? Maknanya di bawah Kementerian Negeri dah gabung dengan JPN. Sudah gabung dengan Immigration. Sudah gabung dengan banyak jugalah. So kalau misalnya lesen memandu sudah ada dalam IC, sepatutnya rotek pun sama. So kita haraplah mungkin kalau ada lah benda ni belum lagi ada integrasi tu, mungkin kerajaan kena memperkemaskan lah, memperkemaskannya. Tapi saya rasa ada lah, saya rasa ada. Okey? Okey tak? Dengan kegangan dan maksudnya kewangan kita yang kerajaan yang agak tak berapa banyak kan. Wajarkah kerajaan menumpukan untuk mempernaik taraf infrastruktur yang dah lama ataupun meneruskan projek-projek mega yang ada? Atau perlu gerak seiring dua-dua? Saya rasa kita kena bergerak ni, kita kena memberikan keutamaan kepada benda yang mendesak dulu lah. Kalau ada perkara-perkara yang mendesak, we should spend on those things. Dan juga dalam masa yang sama, kalau perlu kita berbelanja untuk memastikan ada kaedah-kaedah tertentu yang boleh menjana lebih banyak pendapatan pada negara, kita kena keluar investment, maka kita kena buat maknanya bukan hanya pendapatan tu dapat dijana dengan menambahkan jumlah cukai, ada kalanya polisi-polisi tertentu yang kita perkenalkan, ada kalanya sistem-sistem tertentu yang kita enhance, ianya juga boleh membantu menambahkan pendapatan negara. Jadi bagi saya ini based on cases lah. Tak boleh kita main pukul rata jawab ni. Dia bergantung kepada kes-kes. Mereka-mereka yang terlibat tu, kerajaan tak kira lah dalam sektor apa pun, perlu memberikan penumpuan untuk memperbanyakkan penjimatan dan dalam masa yang sama untuk mempertingkatkan sebanyak mungkin pendapatan hasil negara tanpa perlu mengambil daripada poket rakyat kalau boleh. Maknanya create something yang boleh mendatangkan hasil tanpa kita bebankan lagi dengan masalah-masalah yang hari ini ditanggung oleh rakyat. So based on case lah, tak boleh di jawapan ni tak boleh kita jawab secara lamsam semua sekali sama. Dia bergantung pada kes. Okey? Okey tak? Apa ni, apakah konsep direct selling yang terbaru, maksudnya selling point untuk UMNO untuk menarik orang muda pada PRN yang akan datang? Cadangan apa pandangan dan idea yang untuk ada untuk menarik orang muda? Ya. Ini kita bagi kepada kawan-kawan kita yang nak bertanding pemuda ni untuk kalau kita tengok calon-calon ketua pemuda ni boleh tahan juga kan, macam-macam janji dia.
Cuma masalah bila engkau ada dalam tampuk kepimpinan tu, kenapa tak buat? Dia jangan terlalu banyak benda yang kamu kata kamu nak buat, tapi actually you do not have the capability untuk buat benda tu. Jangan simbang terlalu kencang. Kalau kamu tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, tidak ada resources untuk buat benda tu, jangan janji yang bukan-bukan. Sebab bila kamu hari ni sudah ada orang datang, dia pekat awal minat nak bertanding Esko Pemuda, tapi dia kata takut orang ni pula yang jadi ketua pemuda, dah tarik diri. Dia kata dia takut rasa malu, takut orang tertentu menang, imej pemuda ni rosak dan dia berada dalam Esko Pemuda. Kita tak naklah sampai ke tahap begitulah. Kita harap pemuda pun pilihlah mereka yang betul-betul kita yakin mampu menggalas tanggungjawab tu. Jangan terlalu banyak dengar retorik-retorik, dan jangan sesekali hari ni kita memilih kepimpinan pemuda tu berdasarkan apa yang mampu dibayar, ataupun apa yang mampu diberikan oleh calon-calon. Kita tahu salah seorang daripada calon ketua pemuda ni sudah ada laporan disiplin juga. Kasar juga ada yang dapat 10,000 satu bahagian. So benda ni sudah di dalam pengetahuan jawatan kuasa disiplin. Kita harap jawatan kuasa disiplin ni jangan tunggu dah menang nanti baru nak ambil tindakan. Kalau perlu ambil tindakan tu awal, bertindak. Jadi setidak-tidaknya orang yang masih lagi dalam pertandingan ini, mereka akan beringat sebelum mengulangi kesilapan orang-orang yang menabur duit ni. Kita nak parti kita ni dibersihkan. Hari ni salah satu sebab kenapa parti kita ni mempunyai imej yang negatif, kerana berlakunya pendawan terpilih ke atas pemimpin kita. Dia orang tak tahu bahawa wujudnya konspirasi untuk menjatuhkan seseorang melalui proses salah guna kuasa, melalui dengan menggunakan mahkamah, dengan menggunakan jabatan pegawai negara. Idea-idea bahawa ada pendawan terpilih, ada pendawan bermotifkan politik ni tak ada dalam pemikiran orang muda. Bagi dia orang, kena dakwa je, maknanya memang confirm lah orang ni bersalah. Belum apa-apa sudah dijatuhkan hukuman bersalah, sudah dibicarakan oleh media sosial. Jadi itu sebabnya kita kena pastikan, pertama sekali, pemimpin-pemimpin yang nak mewarisi parti ni perlu dilihat terdiri daripada mereka-mereka yang mempunyai integriti, terdiri daripada mereka-mereka yang tidak ada isu rasuah, salah guna kuasa, menggunakan duit operasi ke apa benda ke, kita tak nak. Jangan ada orang-orang macam ni. Kita kena pastikan bahawa parti kita ni dipimpin oleh orang bersih. Bila parti kita dipimpin oleh orang bersih, orang muda nampak orang ni ada credibility, maka itu pun boleh menarik minat orang muda untuk bersama dengan kita. Dan kedua, dari segi medium yang kita gunakan, media, kalau kita tahu orang muda ni tak boleh dengar panjang, contohnya ceramah-ceramah yang berjam-jam, macam kita sekali cakap pun 1 jam, ini pun satu masalah juga ni. Saya harap sesiapa yang boleh jadi volunteer, yang boleh memendekkan saya punya ceramah ni menjadi video-video pendek. Sebenarnya dalam satu tajuk tu, jangan tengok satu tajuk je. Dalam saya punya live ni mungkin ada 10-20 tajuk, 10-20 soalan yang saya jawab. Kalau boleh dipendek-pendekkan setiap soalan tu, satu TikTok video, kalau ada orang yang boleh bantu ni, minta tolonglah. Kita memang kurang kaki tangan. So kita kena mendekati orang muda,
menggunakan medium yang selalu mereka gunakan. Orang muda sekarang ni guna TikTok. Hari ni ada nasib baik lah TikTok kita hidup. Tapi bila dah 2 hari TikTok ni orang tengok kita kena block, ini hari ada sikit kurang orang follow. Sebab orang mungkin ingat kita masih lagi di block oleh TikTok. Okey? Ada lagi? Okey, kita minta sahabat-sahabat yang berada di rumah yang mendengar live kita pada malam ini, kita harap dapat membantu dengan menyebarkan live kita pada malam ini. Tolong share dan pastikan daripada masa ke semasa kita boleh buat kata orang tu memberikan kefahaman terhadap isu-isu yang menjadi topik-topik hangat dalam pesada politik tanah air, dan kita dapat memberikan pencerahan, sebuah pencerah yang mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.